Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Syazani bin Saiful Izan. Hari ini saya ingin menceritakan tentang teks terjemahan berita yang bertajuk Adhab yartafi'u wa tabati'u fit ta'afi al-iqtisadi, yang bermaksud harga emas meningkat, memperlahankan pemulihan ekonomi. Baiklah, sebelum saya ingin bercerita tentang hasil terjemahan saya ingin menceritakan sedikit beberapa masalah yang berlaku sepanjang proses penterjemahan ini berlangsung. Antaranya ialah, yang pertama, beberapa istilah-istilah baru, istilah-istilah ekonomi yang saya terpaksa mencari bahan di internet. Perlu mencari bahan lain, sumber-sumber lain yang untuk menampung hasil terjemahan saya kerana kurangnya pembacaan berita-berita di bahagian ekonomi. Itu yang pertama. Yang pertama tadi pasal istilah. Yang kedua tadi susunan ayat. Susunan ayat ini berlaku apabila terjemahan itu dilakukan. Maksudnya terjemahan itu diterjemah secara literal. Diterjemah secara harfiah. Akan tetapi berlakunya masalah dalam bila kita nak susun balik ayat itu, dia berlaku masalah kerana apa? Sukar untuk difahami, kemudian kelihatan ayat itu tidak gramatis. Itu yang berlaku ketika saya menterjemah teks ini. Dan terakhir sekali, antara masalahnya, dan akan ada di masalah yang mungkin saya akan selitkan di dalam pembentangan saya pada hari ini, ialah yang ketiga, ialah masalah penggunaan tanda baca yang ada di dalam teks sumber yang tidak semestinya sama di dalam teks terjemahan. Sebagai contoh, jika kita lihat dalam tajuk sendiri, Azhab yartafi'u wa tabati'u fit ta'afi al-iqtisadi, di dalam terjemahan tersebut, teks asal tersebut, teks sumber pengarang menggunakan titik, tetapi saya jika gunakan titik, dia akan berlaku sedikit pelik di situ. Jadi saya menggantikannya dengan koma supaya pembaca lebih fahamlah, pembaca sasaran, iaitu pembaca bahasa Malaysia, dia lebih faham tentang tajuk yang ingin disampaikan. Okey, kita terus kepada yang pertama. Gambar yang pertama ini, perenggan yang saya ambil, irtafa'at as'aru az-zahab ath-thulasa fima hadadas maujati jadidati minal isabat bi virusil corona bi i'ta'i ta'afi al-iqtisadi al-alami min ja'ihah COVID-19 atau COVID-19 litazidu minal ighra' al-ma'dan al-asfar kamaladul aman. Permintaan yang tinggi terhadap pasaran emas pada selasa lalu telah menyebabkan harganya telah meningkat. Ditambah dengan ancaman gelombang baru jangkitan COVID-19 di seluruh dunia telah melemahkan pemulihan ekonomi global. Di dalam perenggan ini, adanya berlaku perpindahan ayat. Sebagai contoh, irtafa'at as'arul az-zahab, perkataan yang saya gariskan itu, bila saya terjemah, saya kebelakangkan ayat itu. Saya mengikut kaedah cakap ajuk kepada cakap pindah. Pada awalnya, saya memang terjemah perkataan itu bukan huruf demi huruf, tetapi mengikut semantik, mengikut terjemahan satu ayat. Tetapi bila berlaku kekeliruan atau ketidakfahaman di dalam perenggan ini, saya terpaksa menggunakan kaedah cakap ajuk dan cakap pindah tadi, supaya dia punya susunan itu ataupun lebih kurang kita panggil tasalsul cerita itu adalah difahami dan kena dengan konteksnya sepatutnya lah. Dan pada perenggan ini saya menghazafkan kalimah kamaladul aman sebagai yang bermaksud satu benda yang diperlukan untuk selamat. Akan tetapi dalam terjemahan saya buang benda itu kerana apa, bagi saya tidak penting. Yang penting adalah mesej yang sampai, dan beberapa perkataan yang baru saya jumpa, iaitu al-ma'dan al-asfar, iaitu yellow metal, iaitu besi kuning.
besi kuning yang saya fahami dalam ini adalah emas. Saya menggunakan kaedah transposisi. Jika tak silap saya, kaedah transposisi saya tukarkan besi emas tu kepada besi kuning tu, besi kuning itu kepada emas, supaya pembaca mudah untuk fahami yang emas, besi kuning itulah emas yang warna kuning tu. Okey, tu perenggan yang pertama. Pada seterusnya, wazada az-zahab ila suqi al-fawriyah sifrun fasila ithnan bil mi'ah ila alfun tis'umi'atin wa sittah fasilah salasu wa thamanuna dolar li awqiyah yakni li awsana bihululi sa'atin sab'ah wa khamsa sabahan bi waqti Greenwich wa sa'ada ila ta'amulat al-ajilah fi wilayati al-muttahidah bi sifrun fasilah ithnan bil mi'ah ila alfun wa tis'umi'atin wa tis'ah fasilah $50. Harga pasaran emas telah meningkat sebanyak 0.2% kepada $1,906.83 berbanding $83 per ounce, iaitu bersamaan 1 ounce bersamaan 28.35 gram. Itu bersamaan dengan RM7,860 bermula pada 7.05 pagi waktu meridian Greenwich, maksudnya waktu berada di Greenwich sana. Oleh itu, perdagangan awal Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.2% kepada $1,909.5 bersamaan RM7,871.91. Bagi saya tidak berlaku apa-apa masalah yang di dalam terjemahan ini, tetapi ada satu istilah yang baru, iaitu istilah metrik untuk emas, iaitu untuk timbangan besi ini. Timbangan ini iaitu auqiyah, iaitu ausana, ounce. Dan ounce ini saya ceritakan di dalam terjemahan saya, 1 ounce itu bersamaan 28.35 gram supaya pembaca mudah memahami berapa ounce itu berapa, sebab penggunaan nilai metrik itu adalah tidak terlalu popular dan hanya orang-orang tertentu sahaja yang mengetahui nilai-nilai itu. Dan saya juga menukarkan daripada nilai dolar kepada nilai ringgit bersamaan $1 bersamaan $1 RM4 dan 1 sen. $1 bersamaan RM4 1 sen. Terusnya, wa a'lana adadu kabirun minad dual min bainaha al-wilayah al-muttahida wa Rusia wa Faransa arqaman qiyasan li isabat bi COVID-19 mimma tarra al-ba'du lil fardul quyud al-jadidah tahdidu bi inhiraf at-ta'afi al-iqtisadi al-alami anil misarihi. Sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis mencatatkan bilang kes jangkitan COVID-19 yang tinggi telah mengenakan beberapa sekatan baharu yang mampu menggugat pemulihan ekonomi dunia. Dan dekat sini tidak berlaku beberapa masalah, dan saya menggunakan kaedah yang bebas, terjemahan secara bebas supaya tak terlalu ikat dengan teks yang asal. Tapi ada berlaku penyusunan semula lah untuk saya mengkehadapankan, dan yang sebagai contoh saya mendahulukan sebilangan besar itu mencatatkan. Saya a'lana tu saya menggantikan dengan mencatatkan. Kerana apa kita menggunakan mengiklankan? A'lana ini bermaksud memberitahu. Jika mereka memberitahu, macam kat situ ada berlaku sedikit ketidaksesuaian perkataan, saya menukarkan a'lana itu kepada mencatatkan supaya ia lebih bebas dan dia lebih difahamilah dengan secara formalnya, dia lebih difahami.
Itu yang seterusnya, yang peringkat seterusnya, wahabata mu'asyar dolar sifrun fasila wahid bil mi'ah muqabil munafasihi tahta doghti bayanati iktisadiyati qawiyatin min as-Sin wal Korea al-Janubiyah asif al-Korea wa Korea al-Janubiyah mimma yaj'alu az-zahab arkhas liha izi al-amalat al-ukhra. Indeks pasaran dolar jatuh sebanyak 0.1% berbanding pesaingnya China dan Korea Selatan yang mempunyai data ekonomi yang lebih kukuh, menjadikan emas lebih murah bagi untuk pemegang mata wang asing yang lain. Dekat sini saya terjemahkan, pada asalnya mempunyai masalah pada terjemahan muasyarat dolar, iaitu indeks dolar. Akan tetapi bila saya terjemah secara pinjaman itu, secara muhakak itu, indeks dolar, dia berlaku sedikit ketidaksesuaian istilah. Jika saya lihat kepada akhbar-akhbar lain, akhbar-akhbar bahasa Melayu yang lain yang menggunakan istilah ini, mereka menggunakan istilah pasaran dolar, ia lebih sesuai. Dan saya ambil istilah itu, saya letakkan di dalam terjemahan saya supaya ia lebih sesuai untuk digunakan. Itu sahaja untuk peringkat ini, dan seterusnya peringkat ini pula binisbati lil ma'adin an-nafsiyah al-ukhra zada al-baladium wahid fasilah salasa bil mi'ah ila alfaini wa salasumi'atin wa wahid wa samanuna fasilah samaniyah tis'a dolar li awqiyah bainama sa'ada balatin wahidan bil mi'ah ila salasumi'atin wa salasa wa sab'una fasilah khamsa arba'a dolar. Wartafa'at al-fiddah sifrun fasilah sitah bil mi'ah ila arba'a ishruna fasilah arba'a wa tis'ah asif arba'a wa sab'ah dolar li awqiyah. Yang bermaksud, untuk harga emas yang lain, harga bila dia meningkat sebanyak 1.3% kepada 2,381.68 dolar per ounce, bersamaan RM9,766.82, manakala harga palladium meningkat sebanyak 1% kepada 8,078 dolar bersamaan RM3,602.45. Harga perak pula meningkat sebanyak 0.6% kepada 24.47 dolar per ounce bersamaan RM100.34. Dan di dalam peringkat ini saya menggunakan perkataan ma'adin itu kepada emas. Ma'adin yang seperti saya maklumkan tadi, ma'adin merupakan besi lah. Maksudnya bila kita gunakan istilah besi, istilah ni jika kita guna dalam kimia sesuai lah. Tapi bila guna dalam bidang ekonomi, bidang yang lebih kepada fakta, lebih memerlukan kepada fakta, kita tukarkan kepada emas-emas lah. Sebab palladium ni merupakan emas juga. Dan palladium ni emas, platinum pun emas juga. Tapi emas ni warnanya bukan warna kuning. Emas ni warna-warna lain. Jadi jika berlaku benda ini, saya tukarkanlah al-ma'adin tadi untuk melihat kepada struktur ayat emas tadi. Itu yang hasil terjemahan saya untuk minggu ini. Dan beberapa istilah baru yang saya dapat, saya telah kongsikan di dalam pembentangan saya tadi. Terjemahan saya ini telah dilakukan dan saya telah berikan terjemahan ini kepada ibu saya untuk baca. Sebab ibu saya ni seorang pegawai bank. So mereka lebih mahir dalam istilah-istilah ekonomi, dan alhamdulillah ibu saya boleh fahami terjemahan saya, boleh fahami, dan beberapa teknik sebelum ini telah saya pelajari, saya amalkan
iaitu proses pembuatan. Dalam ini proses pembuatan, proses pemeraman, saya telah biarkan dia selama beberapa hari untuk saya lihat balik hasil terjemahan saya ini. Kemudian baru saya berikan, dah peram itu baru saya berikan kepada ibu saya untuk beliau baca istilah-istilah yang ada di dalam teks ekonomi ini, dalam terjemahan berita ekonomi ini. Dan saya gunakan kaedah saya untuk saya terjemah saya punya tugasan ini, teks akhbar ini, teks akhbar ekonomi. Pada mulanya saya menggunakan Reverso dan juga Translator. Pada awal, kenapa saya memilih penggunaan Reverso? Kerana Reverso mempunyai, jika kita terjemah, Reverso ini mempunyai sesuatu istilah-istilah yang telah dikhususkan untuk sesuatu bidang. Contoh, kita terjemah Al-Ma'dan Al-Asfar tadi, Reverso telah menterjemah sebagai besi kuning, logam kuning, maupun sebagai emas. Saya gunakan emas itu sebab kita tak nak ambil yang harfiah itu, kita ambilnya maksud yang sebenarnya lah, yang emas itu sendiri. Itu yang beberapa istilah yang saya gunakan di dalam Reverso, dan saya semak imbang bersama dengan Translator lah, supaya terjemahan itu memang tepat dan tidak berlainan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Antara itu ialah Reverso dan Translator. Jadi kawan-kawan bolehlah gunakan dua kaedah ini, dua aplikasi ini untuk membantu dalam menterjemah hasil karya anda semua. Dan saya juga menggunakan beberapa akhbar tempatan untuk saya membuat tawazun, saya membuat perbandingan antara akhbar ini yang sama ceritanya, jalan ceritanya sama, supaya tidak larilah dengan apa yang saya ingin terjemah daripada akhbar Azhab Yartafi. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua itu datang daripada Allah Ta'ala. Ayolah kawan-kawan, kita menjadi penterjemah yang baik, menjadi aset kepada masyarakat, bukan menjadi bebanan liability kepada masyarakat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.